Dan sudah pasti kita melihat kepada pelaksanaan PKP ini, anda yang duduk di rumah ini apabila tempohnya begitu panjang, banyak tekanan berlaku. Ini adalah realitinya yang kita telah bincangkan di Extra One sekian lama. Sekali ini saya bincang lagi, saya bersama dengan pakar kaunseling yang bersedia Skype dengan kita ketika ini, John Pinto. Terima kasih John kerana bersama kami pada jam ini. Kita tahu realitinya pada ketika ini apabila orang ramai kena duduk kat rumah, di rumah kebiasaannya mereka boleh keluar, sama ada bekerja ataupun keluar ke mana saja mereka bebas selama ini. Kali ini mereka rasakan seperti terkurung di rumah dan ini pastinya sedikit sebanyak menimbulkan tekanan, khususnya kalau kita lihat kepada mereka yang menduduki perumahan yang sedikit kecil dengan mungkin isi rumah yang besar dan sebagainya. Ini semua adalah faktor-faktor yang penting untuk kita ambil kira. Bagaimana untuk mereka dengan normal baharu ini mereka boleh sepatutnya mencuba membiasakan diri, apa yang mereka boleh lakukan supaya tidak ada kesan tekanan perasaan itu? Right. So untuk membiasakan diri ini, saya rasa yang paling utama sekali ialah untuk mengamalkan sifat keterimaan atau apa yang disebut sebagai acceptance ya. Sebab dengan menerima perasaan yang muncul tanpa sebarang penilaian atau sebarang judgement, saya rasa ini adalah langkah pertama untuk kita menangani masalah tekanan mental. Ya. Bagaimana untuk mereka, orang kata apa, ialah dalam satu rumah itu mungkin mereka boleh berborak bersama mereka, tapi kalau sama-sama juga menghadapi tekanan, ke mana mereka boleh tuju sebenarnya untuk mereka mendapatkan khidmat kaunseling ataupun bercakap dengan orang? Kadang-kadang bila perkara begini kita cakap dengan stranger tu lebih soothing untuk kita yang berdepan tekanan. Apa yang mereka boleh lakukan? Apa platform yang ada di Malaysia ni? Baik, itu satu soalan yang bagus sebenarnya. Malaysia ni sebenarnya ada banyak platform, cuma dia tidak diketengahkan dengan lebih utama sekali ya. So salah satu platform adalah mentallock.my. Dalam tu ada satu senarai perkhidmatan kaunseling dan juga bantuan krisis di negara kita. Tapi selain daripada itu ada juga Befrienders, Mitra Line dan juga Miasa dan juga talian kasih daripada Kementerian Pembangunan Wanita ya. So dekat online memang ada banyak dan kos dia juga berbeza, ada juga yang percuma. So saya galakkan sesiapa yang menonton tu boleh cuba memanggil kalau perlu. Apa mungkin bentuk aktiviti sama ada dalam rumah ataupun sekitar rumah lah ya, tak keluar daripada rumah lah, macam sekitar kawasan rumah. Kalau duduk di PPR itu mereka bolehlah keluar di orang kata apa, kaki lima rumahan sebagainya. Apa yang bentuk aktiviti yang mereka boleh lakukan supaya mereka ni kuranglah, release lah stres sikit? Release stres. Dia terpulang kepada apa yang mereka suka buat sebenarnya. Kalau ada yang lebih suka menonton televisyen dan sebagainya, ada yang juga suka online surfing. Tapi yang penting kena bersenam lah sedikit sebanyak, sebab senaman ni sebenarnya didapat bantu mengurangkan tekanan mental tu. So yang tu penting. Ya, bagaimana sokongan mungkin ahli keluarga juga kan, walaupun mereka tidak dapat berjumpa dan sebagainya, bagaimana perhubungan antara mereka itu boleh juga dieratkan walaupun mereka tidak dapat berjumpa, sebab sekarang ini era teknologi macam-macam boleh dilakukan kan. Macam mana perkara ini harus dipraktikkan secara harian mungkin untuk isi rumah supaya mereka terus orang kata apa, kekal berhubung dengan ahli keluarga, kerana ini juga membantu kan mereka tahap tekanan mereka dan sebagainya. Ya, betul. So PKP ni ataupun social distancing ni tak semestinya kena distancing perhubungan sekali. So cara yang terbagus adalah untuk menggunakan perkhidmatan online ataupun memanggil. So yang paling bagus kita boleh ada satu schedule ataupun satu jadual kan, di mana kita boleh tetapkan masa-masa yang sesuai untuk kita memanggil ahli-ahli keluarga. Dan ada juga yang kreatif, so dia buat makan malam bersama, tapi semua makan di tempat masing-masing kan. Tapi macam seolah-olah bersama lah. Bagaimana John melihat selepas ini? Kerana ini seumpama menjadi normal baharu bagi rakyat Malaysia. Selepas ini pun sekiranya tamat PKP, mereka masih lagi perlu menjagakan jarak mereka. Mereka perlu lagi berwaspada apabila keluar dan sebagainya. Tak boleh jadi sebelum ini lagi kan. Bersalaman pun selepas ini kurang digalakkan kerana kita masih lagi berperang dan sebagainya dengan COVID-19. Bagaimana untuk norma baru ini diterima oleh ramai dan juga mereka perlu bersedia dengan perkara ini? Saya rasa masa sekarang ni, masa PKP sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk membiasakan diri dengan norma baru ni. So itu cara yang paling bagus. In fact, this is the best time to actually get used to the new normal. So kalau kita amalkan amalan-amalan social distancing dari sekarang,
mungkin bila kita keluar nanti dia boleh lebih normal, lebih biasa. Lebih terbiasa ya. Okey, John, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Ini penting Sama-sama. untuk kita bincangkan kerana permasalahan ini adalah real. Orang ramai perlu tahu apa yang mereka perlu lakukan. Ya, memang semua orang berdepan dengan perkara sebegini dan penting untuk kita sesama masyarakat Malaysia ini membantu sama kita dalam berdepan dengan tempoh yang amat mencabar sepanjang PKP ini. Terima kasih John Pinto iaitu pakar kaunseling membincangkan tentang bagaimana sekiranya anda berdepan dengan tekanan sepanjang PKP ini, apa yang anda boleh lakukan di rumah dan sebagainya. Itu yang kami bincangkan di Extra One sejak sekian lama dan juga kami akan terus bincangkan sehingga tamat PKP malah sehingga kita menang melawan COVID-19.